Hari ini ada topik menarik juga kita akan kongsikan, terutamanya untuk golongan rentan, umpamanya wanita, dalam kategori B40, bagaimana mereka boleh meningkatkan keupayaan diri mereka dalam bidang perniagaan. Tidak mahu hanya semata-mata mengharapkan bantuan oleh kerajaan. Jadi ini satu platform yang sesuai untuk kita kongsikan bersama dengan anda, menerusi Kelab Usahawan Muslim Profesional. Jadi kami bawakan pengurusinya hari ini di studio. Selamat pagi diucapkan kepada Juwita Abu Hanifah. Apa khabar? Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kelab ini saya difahamkan agak baru sebenarnya ditubuhkannya bermula tahun lepas. Walau bagaimanapun banyak program yang telah pun disusun, diatur untuk golongan wanita. Tapi sebelum kita ke arah perkongsian program-program yang dianjurkan, mungkin Puan Juwita boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana situasi wanita sekarang ini, dilema mereka untuk menjaga keluarga, menjana pendapatan di samping norma-norma baharu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Okey, syukur Alhamdulillah ya. Okey, actually kami Kelab Usahawan Muslim Profesional, kami banyak membantulah selepas PKP, ramai yang telah lemas semangat dan frust yang telah diberhentikan kerja kan. Jadi kami daripada Kelab Usahawan Muslim Profesional, kami melatih diorang bagaimana disuntikkan semangat, bagaimana diorang nak keluar daripada masalah COVID-19 ni. Sebab actually di bawah Kelab Usahawan Muslim Profesional ni adalah ramai daripada golongan ibu-ibu tunggal, miskin, asnaf, ibu-ibu yang telah ditinggalkan. Jadi kami mengajar diorang cara macam mana nak keluar daripada masalah kemiskinan ni dengan teknik-teknik khusus-khusus keusahawanan. Sebab apa yang saya nampak, ramai di golongan saya datang, diorang dah buat ada yang dah buat bisnes tapi tak ada daripada SSM, bank statement. Jadi kita nak ajar diorang cara proper macam mana diorang nak berniaga. Dan di masa COVID ni kita ada juga bagi sedikit bantuan barangan dapur kepada golongan ni. Tapi sampai bila kita nak mengharapkan bantuan jadi kita bersama-sama dengan usahawan-usahawan kita ajar diorang untuk keluar daripada masalah ni lah. Dengan adanya kita ajar diorang khusus buat sabun baru-baru ni, syukur Alhamdulillah di bawah Kelab Usahawan kita mampu melahirkan seorang usahawan sabun dan dah buka kilang di Serendah. Syukur Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda juga, sebenarnya usahawan yang dibantu oleh Kelab Usahawan Muslim Profesional ini bukan mereka yang sudah established, orang kata, yang sudah stabil di dalam dunia perniagaan, tapi mereka yang baru ingin berjinak menceburi dalam bidang perniagaan. Itulah mereka yang dibantu dan itulah objektif utama kelab ini sebenarnya. Jadi kita berbalik pada program yang telah pun disusun, bagaimana sebenarnya wanita di luar sana boleh mendapatkan manfaat daripada program-program yang direncanakan oleh kelab. Okey, macam tu juga kita juga ada mengajar orang sistem macam online and then sebelum PKP actually ramai yang saya dah tekankan masalah media sosial ni penting tapi ramai yang tak mengambil peduli tentang pentingnya media sosial especially golongan B40 sebab cara diorang nak tangkap pembelajaran tu agak lambat sikit, yang slow kan. Jadi saya barulah dia kata, oh puan, actually benda ni amat penting media sosial ni amat penting Okey, sekarang ni saya ajar teknik macam mana diorang nak buat live di dalam media sosial sebab kita boleh pasarkan di dalam media sosial. Sebab memandangkan ramai yang di luar sana yang tak boleh keluar masalah PKP ni. Jadi kita ajar bila teknik-teknik media sosial ni, jadi diorang bolehlah pasarkan. Saya dan tim Kelab Usahawan Muslim Profesional kita banyak membantulah cara teknik macam mana diorang nak berniaga menggunakan media sosial ni. Satu lagi e-dagang platform dalam talian ni, itu antara perkara yang perlu dititik beratkan sekarang lah, sebab bila ramai tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk mengajar ini bukan mudah seperti yang Puan kongsikan tadi, kerana mereka mungkin tidak terdedah pada awalnya terhadap peranti-peranti dan juga rangkaian internet dan sebagainya. Jadi apakah ada bentuk kelas yang diberikan untuk mereka ini, untuk mereka sertai? Okey, selain pada online, saya ada juga buat khusus sebab setiap minggu Kelab Usahawan Muslim Profesional kita buat satu inisiatif bagaimana nak mengajar diorang dari segi berniaga. Okey, contohnya macam kita adakan platform digital jadi supaya diorang mahirkan diri sebab golongan B40 ni dia tak semudah untuk mempelajari teknik-teknik ni, jadi amat slow lah. That's why kadang-kadang kita nak juga one to one untuk mengajar diorang skill sebab kadang-kadang bila kita train diorang pun diorang agak
slow sikit untuk tangkap sistem digital ni. Tapi syukur alhamdulillah sebabnya sekarang ni apa yang saya buat, saya akan pergi di setiap tapak diorang berniaga tu. So kadang-kadang saya akan buat live bersama dengan usahawan saya supaya diorang nampak betapa pentingnya media sosial ni. Pada pandangan Puan sendiri, kenapa wanita di luar sana digalakkan untuk memulakan perniagaan untuk mencari pendapatan jika dibandingkan bekerja di bawah majikan? Okey, bagi saya sebab macam ni, sebab ramai yang sebab apa yang PKP sekarang ini, apa yang saya nampak, ramai yang telah diberhentikan kerja, especially dari perhotelan. Jadi ada yang datang daripada negara-negara lain pergi di pusat kelab usahawan muslim profesional. Diorang mengatakan yang diorang suami isteri diberhentikan kerja. Jadi bila saya bagi suntikan semangat, sebab semua dah lemas semangat, jadi saya, macam mana diorang nak lepaskan stres tu, jadi saya bagi diorang sedikit suntikan semangat tu. Macam saya sendiri share lah, saya tak mengajar lebih kepada teori, saya mengajar diorang lebih kepada praktikal apa yang saya alami. Sebagai orang bisnes, actually kita ada naik turun dalam bisnes, keperitan dalam bisnes. Jadi saya share masalah diorang supaya diorang cool down, and then kita bagi skill-skill macam mana diorang nak naikkan semangat diorang semula untuk lebih ke arah bisnes ni. Apa antara prinsip perniagaan yang sering diterapkan oleh Puan untuk usahawan-usahawan menyertai kelab ini? Okey, dari segi prinsip sebenarnya saya lebih mengajar orang lebih dari segi kerohanian, kolam hati. Sebab macam inilah, rezeki kita kena pegang. Rezeki ni datang pada Allah. Macam saya sendiri, saya pernah mengalami kejatuhan dalam bisnes. Itu biasa dalam kita, kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita di bawah, dari pusingan roda. Jadi saya mengajar diorang macam mana kita nak jaga kolam hati kita, yang kita kena pegang. Rezeki itu datang daripada Allah. Jadi bila kita sama-sama dapat semua kita nak buat benda ni semua kerana Allah lah. Jadi kita akan sama-samalah membantu mereka. Jadi syukur alhamdulillah sebab kita banyak membuat benda ni secara berjemaah. Sebab macam contohnya lah apa yang kita punya kejayaan buat sabun, kilang sabun, and then banyak yang usahawan kata kita dah dapat satu projek menghantar sabun ni ke pusat-pusat tahfiz. Jadi kita nak buat secara berjemaah. Itulah satu platform yang satu kejayaan walaupun musim PKP ni, tapi syukur alhamdulillah kita dah dapat seorang usahawan yang berjaya. Walaupun kadang-kadang dia kata sebenarnya Puan kami dah lemas semangat sebenarnya masa PKP ni, tapi syukur alhamdulillah bila saya bagi satu suntikan semangat kepada mereka datang di pusat latihan, syukur alhamdulillah diorang telah menunjukkan kejayaan. Sebab kadang-kadang sebagai seorang usahawan ni bukannya diorang nak perlukan satu something, kadang-kadang dari segi modal, tapi semangat diorang. Semangat memang paling penting lah, macam mana kita nak bagi diorang lebih bersemangat untuk berjaya. Menerusi kelab ini juga dalam erti kata lain boleh mengukuhkan lagi ukhuwah dan juga silaturahim sesama wanita. Tanpa kita semua tak kuatnya, itulah kegunaan manusia. Bila kita bersatu kita teguh, bila kita bercerai kita roboh. Sedikit nasihat daripada Puan Juwita sendiri untuk mereka di luar sana yang ingin memulakan perniagaan tetapi tidak tahu mana hala tuju mereka, dan sekiranya mereka ingin menyertai kelab ini, apa perkara yang mereka perlu sediakan, persiapkan diri mereka untuk menjadi salah seorang ahli kelab? Okey, actually sebab kami kelab usahawan Muslim Profesional kita fokus kepada golongan yang kurang berkemampuan kan. Jadi kita tak cas pun pada ahli-ahli ya. Kami buka sesiapa saja yang ingin belajar bersama kelab usahawan kita, sudi train dengan dia. Dan harapan saya juga kalau pihak jabatan kerajaan ataupun individu yang usahawan yang telah berjaya boleh bagi sedikit sumbangan kepada usahawan ini untuk kita. Sebab kita actually bila kita belajar ni kita mungkin perlukan sedikit modal mungkin dari segi macam nak sabun, jadi kita kena banyak modal lah untuk menjalankan kursus-kursus ni. Jadi manalah tahu kan ada peluang-peluang dana atau sumbangan yang boleh diberikan kepada kelab usahawan Muslim Profesional, boleh kita kongsi bersama-sama dari golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Okey, ada Facebook, Instagram
Instagram untuk dikongsikan untuk mereka mendapatkan maklumat lanjut berkenaan info-info ataupun aktiviti program kelas yang dijalankan oleh Kelab Usahawan Muslim Profesional? Ya, okey. Kelab Usahawan Muslim Profesional sendiri memang ada Facebook sendiri. Okey, you all boleh layari di Kelab Usahawan Muslim Profesional, ya, atau boleh hubungi saya sendiri atau WhatsApp 018 7863990. Saya sendiri you boleh hubungi saya sendiri, saya Presiden Kelab Usahawan 018 7863990. Saya insya-Allah saya boleh berkongsi apa cara-cara macam mana untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Juwita Abu Hanifah selaku pengerusi Kelab Usahawan Muslim Profesional bersama dengan kami di studio hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik platform ekonomi digital usahawan Muslim berdaya saing.